sempena nak masuk puasa, lagi 15 hari. Lagi 15 hari. Sekadar makluman ataupun sekadar peringatan kepada semua, bermula pada hari Ahad yang lepas, iaitu pada 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban. Sebahagian besar daripada para ulama mengharamkan untuk orang yang berpuasa. Selepas 15 Sya'ban, sebahagian ulama mengharamkan berpuasa, kecuali bagi orang yang melazimi puasa Isnin dan Khamis. Tetapi kalau contoh dia puasa Isnin Khamis, contohnya 26 dia puasa, 29 dia tak puasa, kemudian nanti 1, 9, 3, 1, 2, 3 hari bulan, 4 hari bulan 3 dia nak puasa, tak boleh. Sebab dia dah maksudnya tinggal 1 hari. Dia tak boleh kata, saya melazimi. Ya melazimi, tapi kalau dah tertinggal, tetap tak boleh puasa. Begitu juga untuk orang yang ada nazar puasa. Maka dibolehkan. Contohnya dia nazar pada tarikh sekian, pada tarikh 28 hari bulan. Kalaulah contoh sekiranya terjadi satu kejayaan pada saya akan berpuasa pada 28 hari bulan, contoh, maka dibenarkan sebab nazar tersebut. Ataupun puasa ganti. Selain daripada itu, maka diharamkan untuk berpuasa mengikut pendapat sebahagian besar daripada ulama. Begitu. Kerana apa? Kerana persediaan untuk menghadapi Ramadan. Tersebut, supaya tidak jadi ada sebahagian orang yang dia bulan Rejab dia dah puasa dah. Dia dengar kata Nabi bulan Sya'ban puasa seperti bulan Ramadan, dia puasa lagi. Bila masuk bulan Ramadan, dia dah longlai. Jadi roh Ramadan yang sebenar tu, yang wajib, dia tak ada roh dah. Sebab sunat dia bagi roh dekat sunat, semua sunat dia bagi, roh yang wajib dia tinggalkan. Maka dia bagi satu rehat supaya untuk Ramadan itu kita bersedia dengan lebih meningkatkan kita punya ibadah tersebut, ta'zimnya, kebesarannya dan sebagainya. Baik, kita bicara sedikit berkenaan dengan puasa. Walaupun semua orang dah biasa dah puasa, Allah nak bincang apa? Kami ni puasa ni makanan kami je. Jadi tak apa, kita bincang. Kita bincang supaya mungkin dengan perbincangan ini menambahkan ruh ibadah. Ustaz ni asyik ruh je. Tak, sebenarnya ramai orang terlepas pandang bahawasanya dalam ibadah juga ada ruh. Ada ruh. Bukan kita je ada ruh. Dalam ibadah juga ada ruh, yang mana ruh ni lah yang bagi manfaat kepada ibadah kita.
Kalau kata jasad, ibadah yang tanpa ruh, dia seperti robot. Dia seperti robot yang tak ada keinginan, hanya buat sekadar buat. Hanya buat sekadar buat. Tetapi keinginan nak buat tu tak ada. Itu. Tapi kalau ada roh ibadah, dia buat itu dengan berkeinginan. Dia buat itu dengan penuh penghayatan. Dia buat itu dengan penuh pengharapan. Begitu. Baik. Apa erti kalimah saum? Apa erti kalimah saum atau puasa? Kalimah saum ataupun siyam di dalam bahasa Arab yang lazim diertikan dengan erti puasa. Diertikan dengan erti puasa. Saum atau siam sesuai dengan terminologi bahasa Arab, jika dilihat dari segi bahasa yang mutlak, bererti sikap pasif atau usaha melarang diri, iaitu imsak. Maksud dia, tuan-tuan para jemaah rahimakumullah, bahawasanya puasa ini dia dari sudut istilahnya adalah menahan diri. Kita mengalu-alukan Al-Fadil Ustaz Khairul Amin dan juga Encik Syahrin daripada Rumah Seri Kenangan, dan juga peserta-peserta Rumah Seri Kenangan. Apa pentingnya istilah? Kita kata dalam bahasa Arab dia ada istilah. Dalam bahasa Arab, dalam fiqh, dalam fiqh, benda yang kita anggap tak penting tu sebenarnya penting. Penting apa dia? Kita kena tahu istilah. Istilah. Maksud imsak adalah menahan diri. Menahan diri dari sudut pemahaman fiqh, kita puasa bukan menahan diri dari sudut makan dan minum je, tak. Kita bukan puasa untuk tahan makan, minum, kemudian berhubung badan. Tidak. Bukan semata-mata itu. Maksud menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Itu. Istilah puasa adalah menahan diri daripada segala perkara yang boleh membatalkan puasa. Apa dia? Semua perkara lah. Semua perkara yang boleh batalkan puasa. Bukan sekadar makan dan minum, bukan sekadar yang lain-lain yang kita anggap ini batal. Tidak. Semua perkara yang boleh menyebabkan batalnya puasa, maka kita kena tahan. Dan semua perkara yang boleh menyebabkan hampirnya batal juga kita kena tahan. Itu maksud dari sudut istilah puasa tersebut. Juga puasa ini diertikan dengan dengan erti membekukan diri, atau umpama diam, ataupun dikatakan tidak berbicara,
pada istilahnya sama, iaitu menahan diri. Dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala menyebut, faquli inni nazartu lirrahman sauman falan ukallima al-yawma insiya. Maka katakanlah hai Maryam, sesungguhnya aku bernazar bagi yang Maha Penyayang berpuasa, kemudian aku tidak akan berbicara dengan manusia. Maksud menahan diri untuk tidak berbicara dengan manusia. Itu maksud saum, iaitu kita menahan mulut kita, kita menahan tangan kita, kita menahan mata kita, kita menahan fikiran kita, kita menahan perut kita, kita menahan kemaluan kita, kita menahan kaki kita daripada keadaan biasa yang di luar Ramadan. Perut menahan makan dan minum. Kemaluan berhubung dengan suami atau isteri di siang hari. Tangan kita ambil ataupun apa-apa perkara yang berkaitan dengan tangan. Kaki, apa-apa perkara yang kita buat biasa, selalu kita pergi berjalan sana, berjalan sini, pergi tak kisah dan sebagainya, tengok mata tengok aurat orang, tunjuk aurat kita, bersembang dengan cara yang tak kisah, ini cara saya. Masa bulan puasa, maka kita kena tahan semua benda tersebut. Itu bukan kita tahan perut je, saya dah puasa, ini saimun, saya dah puasa. Tidak, semua benda-benda kena tahan perkara tersebut. Dan penahanan ini atas individu, yang mana orang yang mempunyai ruh, orang yang mempunyai kesedaran, orang yang nak buat, bukan rasa kata puasa saya ni dah cukup sempurna lagi, tak perlu dah saya nak ni, nak betulkan dan sebagainya. Tak. Kemudian dari sudut puasa tersebut, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia membahagikan dalam kitab dia Ihya Ulumuddin, puasa itu kepada 3 tingkatan. Puasa itu pada 3 tingkatan. Yang pertama dipanggil puasa umum, yang kedua dipanggil puasa khusus, yang ketiga dipanggil puasa khususul khusus. Lagi khusus. Jadi sebelum saya membicarakan berkenaan dengan 3 jenis puasa menurut Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, suka saya maklumkan bahawasanya kebiasaan kita mengenali bila Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan puasa umum, untuk kita lah umum. Puasa khusus ni, ni tingkatan para ulama. Puasa khususul khusus ni, tingkatan para ulama. Belum tentu lagi. Mari kita dengar dulu macam mana puasa umum, puasa khusus dan puasa khususul khusus. Boleh jadi kita hendaklah sampai, atau niat kita sampai kepada khususul khusus ke, atau khusus ke, atau sekadar umum. Puasa umum adalah sekadar menghindarkan diri dari selera perut dan nafsu berahi, atau menjauhkan diri dari pelampiasan kedua macam selera dan nafsu itu. Ataupun adapun puasa khusus adalah menghindarkan pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh dari segala bentuk dosa. Sedang yang disebut puasa khususul khusus ialah puasa hati, dari segala rupa bentuk atau segala rupa maksud pemikiran duniawi, dan menghindarkan hati dari selain daripada Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Di sini para jemaah rahimakumullah memberi maksud
kita boleh sampai puasa khususul khusus. Kenapa nak sampai? Kita katakan, kenapa perlu saya sampai puasa khususul khusus? Kita kena faham. Kita kena memahami bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dalam mafhum hadis dia kata, dalam mafhum hadis Allah Taala dalam hadis kursi Allah beritahu setiap amalan anak Adam itu atas mereka. Mafhum dia, setiap ibadah anak Adam itu atas mereka kecuali puasa. Kecuali puasa. Ini antara hambaku dengan aku, kata Allah. Aku sendiri yang akan menilai dan balas dia. Bermaksud dalam puasa ni, dalam setiap ibadah memang Allah Taala dah nyatakan kelebihan-kelebihan. Nak bagi faham begini. Macam contoh kita solat. Kita solat berjemaah. Orang yang salatul jamaah afdalu min salatil faz bi 27 darajah. Solat berjemaah lebih utama daripada solat sendiri dengan 27 kali ganda. Bermaksud solat sendiri dapat 1 pahala, solat berjemaah dapat 27 pahala. Okey, itu dari sudut pahala. Dari sudut penerimaan solat lain. Sah solat tu lain. Sah batal solat itu satu perkara yang berbeza. Pahala solat itu satu perkara yang berbeza. Sah solat ni Allah terima solat kita. Kemudian Allah berikan pahala solat kita. Kalau satu-satulah. Kalau 27 lah. Okey. Kemudian kalau kita solat jemaah, adakah semua orang yang solat jemaah dapat 27 secara package komplit? Tak. Tidak. Tuan-tuan, orang solat berjemaah yang dikatakan maksimum tu 27. Contoh, kalau semayang di masjid, surau dan sebagainya, kecuali semayang di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dia ganjaran dia lebih lagi. Dalam 27 tersebut ada orang yang dapat komplit 27. Ada orang yang dapat 25. Ada orang yang dapat 10. Ada orang yang dapat 15. Bergantung kepada tata cara solat dia. Mungkin dia solat hati di tempat lain. Sah tak solat? Sah. Dia ikut imam je. Fatihah tak baca. Fatihah sebab dia masbuk, tak baca, diterima. Kemudian surah selepas Fatihah pun tak baca. Dia baca Fatihah, surah selepas Fatihah tak baca sebab dia berangan. Zikir waktu sujud, waktu rukuk tak baca. Sunat-sunat semua dia tinggal. Walaupun sunat itu apabila dia buat dapat pahala tambahan. Sunat ni dia tak termasuk 27 tadi. Dia tak termasuk 27, dia lain. Tapi kalau tak buat, bermaksud kita lalai dalam solat kita, boleh jadi pula kurang kita punya pahala sunat tak dapat. Sama juga dengan puasa. Gambaran tadi jelas. Bukan setiap orang dapat pahala tu sama. Sah puasa itu, sahlah puasa. Kalau daripada tiga-tiga tu, saya puasa umum saja.
Sah tak puasa? Sah je puasa. Jumpa Allah, tahun ni puasa. Tapi penarafan puasa tu bagaimana? Kalau sekadar umum, Allah bagi pahala umum je lah. Allah bagi pahala umum. Apa dia umum? Sekadar puasa, tahan lapar, tahan minum, tahan diri daripada tahan syahwat. Kalau puasa khusus, ada tahan anggota dia daripada perkara-perkara yang maksudnya bila bulan biasa dia buat begini, bila bulan puasa kurang daripada bulan biasa. Kurangnya apa dia? Kurang dari sudut dunia. Termasuklah belanja. Waktu hari biasa makan pagi RM10, makan tengah hari RM12, makan petang RM5, makan malam RM12. Berapa semua? RM50. Anggaran contoh. Tiba-tiba bulan puasa pagi je lah, pagi tak makan, sahur, tengah hari tak makan, dah cantik dah. Sampai ke petang pergi ke bazar Ramadan, satu hari bulan biasa RM50. Bila masuk bulan Ramadan, hari yang pertama saja dah RM70. Tahan apa tu? Nampak air sirap Selasih, air sirap Bandung, air sirap, semua sirap dia ambil. Ayam madu, ayam kurma, ayam masak dendeng, ayam masak ni, semua dia ambil. RM70. Oh, itu dah lebih tu. Itu bukan menahan tu. Itu tak tahan tu. Maksudnya dia menahan diri. Belanja pun sama. Untuk tidak membazir. Buat apa pergi beli? Dekat pondok kan ada makanan, kita makan. Itu pondok. Ini nak makan, lepas makan pondok, balik maghrib makan kita punya pula. Lepas tarawih kita buat sendiri moreh. Lepas moreh sebelum tidur makan lagi. Begitu. Ataupun waktu biasa kita bercakap lebih kurang 10,000 patah perkataan. Dalam bulan puasa patutnya kuranglah sikit perkataan kita, jadi 8,000 saja ke patah perkataan. Tapi kalau kata dalam bulan puasa 10,000 juga patah perkataan, mana menahannya? Contoh, sekurang-kurangnya dalam bulan puasa ini ada pengurangan kita. Kalau hari biasa kita 8 jam ataupun 5 jam kita menghadap skrin televisyen, handphone, sebagainya. Dalam bulan bulan puasa kurangkanlah. Dia kata, ustaz, kami tengok skrin 8 jam juga, tapi kami tengok Quran. Itu baguslah. Baguslah. Ataupun kami dengar apa siaran-siaran berkenaan dengan apa Ramadan. Itu bagus juga. Itu baguslah, ada penahanan tersebut. Puasa khususul khusus adalah puasa hati. Sepanjang bulan Ramadan kita puasa hati tersebut. Di samping kita puasa perut, kita puasa anggota, hati ni kita puasa macam mana? Macam mana nak puasa hati? Adalah dikatakan di sini bahawasanya puasa hati itu
dia mengharapkan segalanya kepada Allah. Dia tidak mengharapkan satu pun pada makhluk. Puasa hati. Dan dia minta segalanya pada Allah, dan dia tak minta segala pun, sesuatu pun pada makhluk. Dia harap segala kerja buat dia dalam bulan puasa tersebut, pengharapan dia adalah pada Allah. Dan permintaan dia hanya pada Allah. Dengan cara macam mana? Dia mendahulukan hati dia pada Allah berbanding yang lain. Boleh tak minta macam mana ustaz, kami nak praktik pergi bazar Ramadan, nak beli lauk, tengok je. Orang kedai tu kata apa? Nak apa makcik? Tengok je. Lepas tu kita kata, orang ni tak faham-faham ke? Itu juga pengharapan pada makhluk. Bukan macam tu. Kita minta, ya Allah, kita harap pada Allah, ya Allah, saya nak makan ni, begini dan sebagainya, Allah izinkanlah. Bermaksud hati ni, perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih erat dalam bulan Ramadan berbanding bulan selain pada Ramadan. Kita manja dengan Allah Ta'ala tu dalam bulan Ramadan ni, manja betul-betul. Manja betul-betul. Macam orang manja anak kita kan. Manja. Nyending je dengan kita. Minta dengan kita. Ni pasal ni mesti nak apa-apa ni. Ni mesti nak benda apa-apa ni. Macam itulah kita manja dengan Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan. Semanja-manjanya. Itu puasa khususul khusus. Kita kosongkan hati kita ni segalanya kepada makhluk. Kita letakkan hati kita dalam bulan puasa tersebut hanya untuk Allah Ta'ala. Sebelum kita minta pada makhluk, kita minta pada Allah. Sebelum kita harap pada makhluk, kita harap pada Allah. Selepas tu baru kita minta pada makhluk. Kita minta izin pada Allah, ya Allah, hari ni saya nak makan sekian-sekian. Allah izinkanlah, ni depan lauk dah ada dah ni. Baru kita minta, saya nak ni. Malam hari pula, puasa yang khususul khusus, dia bukan takat siang. Sebahagian daripada kita, dia puasa siang je, malam dia tak puasa. Sungguhlah ustaz ni merapu apa? Malam mana puasa? Tak, maksud saya, puasa siang malam ini dari sudut hati dia. Kadang-kadang kita siang, bila kita puasa siang, kita habiskan tadarus Quran, kita penuhkan solat dan sebagainya. Bila malam, cukup sekadar tidur. Cukup sekadar tidur. Puasa hati juga, bila malam tersebut dikatakan sebelum sahur adalah waktu untuk kita istighfar, mohon ampun, yang mana 2/3 malam Ramadan rahmat Allah turun pada 2/3 dunia. Istijabah doa Allah Ta'ala tu turun 2/3 dunia, yang mana kadang-kadang kita kalut bila time iftar, istijabah doa, kita kalut nak siapkan puasa, nak siapkan berbuka. Waktu sahur untuk kita minta ampun pada Allah, kita kalut untuk buat sahur, sehingga kita tertinggal akan perkara tersebut. Itu puasa hati. Maksudnya dia tahu waktu-waktu, dia mencari-cari waktu yang betul-betul dan dia gunakan betul-betul. Itu dia. Bagi puasa hati tersebut, doa dia betul-betul minta doa dengan menangis. Dengan menangis. Saya kira saya dan tuan-tuan rahimakumullah, saya lah boleh cok hati kita ni dah keras. Hati kita ni dah keras lebih pada batu.
Ada tak ataupun pernah tak kita mengeluarkan air mata kita khusus untuk Allah Ta'ala? Pernah tak? Kita tanya hati kita. Okay. Pernah tak kita keluarkan air mata kita kerana takutkan Allah Ta'ala? Pernah tak kita alirkan air mata kita ni kerana kita cinta pada Allah? Sedangkan ada hadis, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Okay. 7 golongan yang mana berada dalam naungan Allah pada hari yang tak ada naungan pada dia. Tak ada siapa boleh bagi naungan. Salah satu dia adalah orang yang pemuda yang duduk sendirian, mengingati akan dosa-dosa dia, rasa takut daripada Allah, rasa cinta daripada Allah sehingga mengalir air mata. Sehingga mengalir air mata. 3 mata yang Allah Ta'ala haramkan api neraka. Salah satu dia orang yang mengalirkan air mata kerana cinta dan takut pada Allah. Begitu. Bila nak praktik, hati kita ni akan lembut apabila masuk bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan. Tapi hati kita boleh jadi, bila hati kita lembut, hati kita juga boleh jadi menggelegak dalam bulan Ramadan. Sebab dalam bulan Ramadan adalah waktu untuk kita ini diuji seuji-ujinya. Sebab tu bulan Ramadan ini dipanggil madrasah. Madrasah. Tempat untuk belajar. Dalam bulan Ramadan, tempat untuk kita belajar, kenali sikap kita, perbaiki diri kita. Kita diajar oleh guru yang tak nampak. Siapa dia? Kita diajar oleh bulan Ramadan sendiri. Kita diajar oleh bulan Ramadan sendiri, dan kita sendiri nak pilih kita ni puasa umum atau puasa khusus atau puasa khususul khusus. Boleh jadi puasa umum sekadar, kalau kita nak bagi nampak, sekadar pahala 15%. Puasa khusus boleh jadi 50%. Puasa khususul khusus boleh jadi 100%. Umum 15% je lah puasa kita. Kalau kata kita khusus, boleh jadi 50% puasa kita. Kalau puasa kita khususul khusus, hati kita harap pada Allah, minta pada Allah, hubungan kita dengan Allah 24 jam. 24 jam. Kadang-kadang tuan-tuan, para jemaah rahimakumullah, saya lah, kita baca Quran tadarus. Kita baca Quran tadarus. Kadang-kadang bukan kerana Allah Ta'ala pun. Kita baca Quran tadarus sekadar nak habiskan khatam Quran cepat-cepat. Kadang-kadang kita baca Quran tadarus bukan kita nak apa kerana Allah Ta'ala. Agak kita seronok baca sebab kumpulan-kumpulan tersebut. Kawan kita baca pun kita buat dek je, tak tengok pun, tak check pun. Dapatlah apa yang kita dapat tu. Dapatlah apa yang kita harapkan tu. Padahal ada peluang kita tadarus tu bukan untuk sekadar menghabiskan, kita niatkan untuk Allah Ta'ala, semata-mata kerana Allah. Tarawih, kita laksanakan tarawih kadang-kadang sebab suasana tarawih. Suasana tarawih hari pertama sampai hari 10 penuh sebab suasana. Tapi bila baki habis apa semua, tak mahu dah. Orang pakat sibuk. Sebab apa? Suasana dah berubah. Suasana daripada ibadah kepada suasana nak meraihkan raya. Mananya kita buat pada Allah Ta'ala tu? Ini tuan-tuan. Kadang kita puasa pun bukan kerana Allah Ta'ala.
Kita puasa sebab musim puasa. Kita puasa sebab musim puasa. Kalau tak musim puasa, idaknya nak puasa. Agak gitu. Ataupun kalau bulan lain puasa, kita tengok kawan kita puasa, kita pun nak puasa lah. Tapi dalam bulan Ramadan, semua orang puasa, kita pun puasa lah. Begitu. Mana kita kata hubungan kita dengan Allah Ta'ala tu? Mana kita kata nawaitu kita dengan Allah Ta'ala tu? Yang sepatutnya kita jadi khususul khusus. Begitu. Begitu juga tuan-tuan para jemaah rahimakumullah, dalam bulan puasa dia merupakan satu latihan untuk kita bawa pada lepas bulan puasa. Apa yang kita nak bawa dalam bulan puasa tadi, dia sebagai pembentukan diri. Apa yang boleh kita jaga? Sebenarnya Allah tak minta pun untuk kita bawa selepas Ramadan itu perubahan yang besar. Cukup sekadar perubahan yang kecil pun dah cukup. Contoh, dalam 30 hari bulan puasa, kita dapat amal baca Quran khatam 1 bulan. Boleh tak di luar Ramadan kita khatamkan Al-Quran agak 3 bulan satu khatam, agak 4 bulan satu khatam, 5 bulan satu khatam. Kadang-kadang tuan-tuan para jemaah rahimakumullah, saya sendiri cakap, saya untuk diri saya, habis tadarus, habis khatam, sadaqallahul azim, see you next year. Oh, jumpa kamu tahun depan. Quran tu. Agak. Quran tu. Jumpa kamu tahun depan. Begitu. Tak ada pun kita rasa nak baca, nak khatamkan dan sebagainya. Ataupun kita nak bawa perubahan baik kita bulan Ramadan, kita jaga percakapan kita. Tak boleh jaga je. Puasa jangan cakap buruk-buruk ni. Oh, bila habis puasa tu, habis semua, mencarut semua naik. Agak dalam bulan puasa kita tahan, tak boleh. Agak masuk je buat malam raya tu, pung pa semua cakap. Seolah-olah macam bulan puasa ni penjara pula, penyiksaan pula. Padahal bulan puasa ni bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkatan, yang patut kita rasa sedih akan peninggalan dia, patut kita rasa gembira dengan kehadiran dia. Terbalik, kita masuk bulan Ramadan dengan kita rasa, alamak, nak kena puasa dah, 15 hari lagi ni. Alamak, 15 hari sebelum habis Ramadan dah siap kalender dah, tulis dah, potong, tulis dekat akhir tu, raya. Dah siap masuk WhatsApp dah. Sebelum Ramadan dah siap WhatsApp dah. Tema kita adik-beradik, anak beranak tahun ni warna pisang. Oh, semua dah ni dah. Anak pertama kata, tak apa mak, langsir I sponsor. Oh. Lepas tu rancang pula raya pertama, adik-beradik nak pergi mana, nak pergi sini. Gitu. Seronok kita nak menyambut raya tu lebih seronok kita nak menyambut Ramadan. Ya, kita raya itu Yaumul Jaizah, pada hari untuk terima pembalasan, untuk terima hadiah. Tapi bulan Ramadan kita tak boleh nak abaikan. Sebab apa? Dia merupakan satu mega sale yang Allah berikan sebanyak-banyaknya untuk kita. Jadi tuan-tuan para jemaah rahimakumullah, juga Ramadan ini dia seperti emas yang asalnya bentuk dia tak cantik pun. Emas ni kita tak tahu dia punya emas dibentuk sama macam pasir dan batu je. Kemudian emas tersebut
nak dijadikan harga dia mahal, nak bentuk dia memerlukan kepanasan. Panas pada suhu yang sangat tinggi. Tak cukup panas, bawa keluar diketuk pula. Diketuk pula, kemudian masuk panas lagi, diketuk lagi, dia panas lagi, diketuk lagi, sampai jadi bentuk yang paling cantik, kemudian diletakkan harga yang sangat mahal. Kita seperti itu tuan-tuan. Kita seperti emas, yang mana dalam bulan Ramadan ni kita dipanaskan, diketuk, dipanas, diketuk, dipanas, sampailah keluar Ramadan kita jadi satu manusia yang sangat bernilai. Tapi tiba-tiba kita cuba putuskan nilaian kita dengan kita masukkan diri kita dalam longkang yang busuk sehingga orang tak tahu nilai kita. Sampailah 11 bulan yang akan datang, masuk bulan ke-12 balik, bulan Ramadan, digilak balik, dicuci balik, keluar balik jadi kotor balik. Begitu. Itu maksud dia. Jadi apa dalam bulan Ramadan, cantik nilaian kita nak bawa pada bulan-bulan seterusnya, sehingga bertemu Ramadan yang akan datang, kita kena baiki lagi penambahan ibadah kita, sehinggalah kita bertemu pada Allah dengan istiqamah yang cukup cantik, baru dipanggil sebagai insanul kamil, insan yang sempurna. Dipanggil ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah minta kembalilah pada arah syurga dan sebagainya. Untuk siapa? Untuk orang yang mana sempurna. Qad aflahal mu'minun, berjaya beruntunglah orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang jaga solat dengan penuh khusyuk. Dan ayat-ayat terakhir, ayat-ayat panjang, puasa, jaga puasa, zakat dan sebagainya. Begitu. Jadi kita kena usaha tuan-tuan, para jemaah rahimakumullah, akan puasa yang akan datang, perbincangan ataupun perkongsian ini hanya saja untuk saya sendirilah. Saya bercakap, mulut saya dengan hati dekat. Jadi ucapan saya sebenar untuk hati kita, untuk hati saya, dan yang lain dengar ni terpulang. Nak ambil iktibar atau nak apa? Satu lagi, ambil iktibar atau nak ambil sempadan. Terima kasih juga atas perhatian. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesilapan, mungkin bicara saya ni tidak ada ruh ataupun kurang sedap didengar dan sebagainya. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.